Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga sihat sejahtera pada hari ini ya. Okey, baiklah, bertemu cikgu sekali lagi ya, Cikgu Azalina pada hari ini untuk kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk kemahiran proses sains yang seterusnya. Cikgu harap anak-anak masih lagi ingat ya tentang 6 kemahiran yang telah kita pelajari minggu lepas. Hari ini kita akan teruskan lagi 6 kemahiran yang perlu kita tahu di tahun 4 ini. Okey, selamat belajar. Okey. Baik anak-anak, hari ini cikgu akan bimbing kamu 6 kemahiran yang perlu kamu ketahui ya di tahun 4 ya. Minggu lepas kita dah belajar 6 kemahiran ya, di mana itu adalah sebagai ulang kaji ya. Yang mana kemahiran tersebut kamu sudah pelajari di tahun 3 dahulu. Ini adalah kemahiran 6 lagi kemahiran yang sepatutnya kamu belajar di tahun 4. Okey. Baik, iaitu yang pertama ialah kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang kedua ialah mentafsir data. Okey. Yang ketiga, mendefinisi secara operasi. Yang keempat ialah mengawal pemboleh ubah. Yang keenam ialah membuat hipotesis, dan yang ketujuh ialah mengeksperimen. Baik, cikgu akan cuba bimbing kamu satu persatu setiap kemahiran tersebut. Baik, seterusnya kita lihat satu persatu kemahiran yang dimaksudkan. Okey, baik. Ini ialah penggunaan perhubungan ruang dan masa. Bagaimana kamu nak menggunakan perhubungan ruang dan masa? Okey, dengar betul-betul ya. Okey, baik. Penggunaan ruang dan masa ini, ialah kemahiran di mana kita memerihalkan perhubungan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Parameter ni maksudnya ialah ukuran ya. Ukuran perubahan dari segi sama ada saiz, bentuk, isi padu dan sebagainya, ketinggian ke, itu kita panggil parameter, iaitu perubahan dari sifat-sifat yang kita boleh kesan daripada perubahan yang berlaku. Okey, baik. Sebagai contoh, cikgu bagi gambar aiskrim ni. Oh, sedap kan? Okey, aiskrim akan melebur atau mencair ya, ataupun berubah bentuk dan saiz apabila dibiarkan beberapa ketika. Kita biasa makan ais kan, mak kita beli ais Cornetto ke, yang pada batang aiskrim tu ke, ya, kita suka makan kan. Bila kita keluarkan daripada peti sejuk, apa kita lihat? Lama kelamaan ais tadi akan mencair, betul tak? Okey, so ketika itu jadi perubahan yang kita dapat lihat pada bentuk aiskrim tadi, ya, itu merupakan perhubungan ataupun perubahan dari segi parameter. Maksudnya kita kata apabila masa bertambah, ya, bila kita keluarkan aiskrim tadi kan, so masa semakin bertambah masa, ataupun apabila masa bertambah, bentuk aiskrim tadi menjadi tidak sekata ya. Bila masa bertambah, bentuk aiskrim tadi menjadi tidak sekata ataupun saiz dia makin mengecil. Taklah cikgu, saya terus makan, tak sempat pun tengok aiskrim tu. Oh, kalau kamu terus masuk dalam mulut telan satu batang tu memang tak sempat tengok lah kan. Biasanya kita akan gigit sedikit-sedikit kan. Kadang-kadang kita letak dalam cawan dan sebagainya, kita akan nampak ais tadi mencair. Bila ais tadi mencair, maksudnya dia sudah berubah dari segi bentuk dan saiz dia. So apabila masa bertambah, saiz aiskrim tadi pun berubah menjadi kecil. Itu adalah contoh penggunaan perhubungan ruang dan masa. Okey? Baik, cikgu harap jelas ya. Baik, seterusnya kita tengok pula kemahiran yang kedua. Yang ni minggu lepas cikgu dah terangkan, yang kamu dah buat graf tu kan, buat jadual tu. Okey, so hari ni cikgu terangkan sekali lagi ya untuk kemudahan kamu ya, iaitu kita lihat bagaimana kita nak mentafsir data. Okey, mentafsir data ni maksudnya kita mentafsir data ialah kemahiran.
kemahiran kita menerangkan secara rasional tentang sesuatu peristiwa, ya. Kita terangkan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan berdasarkan maklumat yang kita kumpulkan ataupun kita perolehi, ya. Kita memberi penerangan, ya, tentang objek, peristiwa ataupun pola, ya, pola pada data yang kita kumpul. Contohnya, tengok dekat sini cikgu bagi ni, kita panggil carta pie. Kalau bulat macam ni kita panggil carta pie. Minggu lepas yang kamu buat palang-palang tu, itu carta palang. Okey, baik. Contoh dekat sini kamu tengok, berdasarkan kamu lihat saja carta pie yang bulat ni, kamu tengok yang warna biru tu lebih banyak kan? Dan diikuti dengan warna-warna lain yang mewakili jumlah-jumlah makanan ataupun jumlah perbelanjaan bulanan yang dilakukan oleh keluarga Encik Ramli, ya. Okey, so bila kita lihat sahaja carta pie di sini, kita sudah faham. Ya, kita tengok dekat carta tu warna biru paling banyak. So kita boleh tafsirkan bahawa belanja bulanan keluarga Encik Ramli paling tinggi adalah untuk membeli makanan. Tengok ni. Warna biru ni. Ya, makanan. Carta ni dia maklumkan bahawa warna biru tu mewakili belanja bulanan untuk makanan bagi keluarga Encik Ramli. Ya, kenapa dia berbelanja paling banyak di bahagian makanan? Sebab kita tahulah macam di rumah kita kan. Sebab makanan adalah merupakan keperluan utama bagi keluarga kita dan juga Encik Ramli, ya. So maksudnya bila kita tengok carta ini, kita tahu apakah maklumat yang nak disampaikan kepada kita. Kita faham. So bila kita faham tu maksudnya kita sudah mempunyai kemahiran mentafsir data. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi ke kemahiran yang ketiga, ya, untuk hari ini, iaitu kemahiran mendefinisi secara operasi ataupun kita guna ringkasannya ialah DSO. D untuk definisi, S secara, O untuk operasi. Baik, apakah itu mendefinisi secara operasi? Mendefinisi secara operasi adalah kemahiran memberikan definisi, mendefinisi ini ataupun maksud, ya, kepada pemboleh ubah dengan memerihalkan secara spesifik dan jelas cara untuk memerhati dan mengukur perubahan yang berlaku. Itu maksudnya. Okey, bila ada soalan berkaitan dengan mendefinisi secara operasi ataupun DSO ini, ya, bagaimana kamu nak menjawab soalan tersebut? Kita bagi semula maksud. Dekat sini pun cikgu dah sertakan, ya. Apa itu definisi secara operasi? Definisi secara operasi ialah kita menjelaskan istilah ataupun maksud. Okey, operasi itu sendiri dia mewakili kepada pemboleh ubah, bergerak balas ataupun hasil dalam penyiasatan tersebut yang kita perhatikan. Okey, sebagai contoh dekat sini anak-anak, cikgu bagi 3 buah magnet. Ya, kita ada magnet magnet yang pertama iaitu PQR, ya, kalau cikgu tak silap lah. Okey, magnet P kamu lihat dia berupaya saiz dia kecil, ya. So saiz magnet di sini berbeza. Okey. Yang pertama magnet dia kecil. Dia dapat menarik 4 klip kertas sahaja. Manakala magnet S pula, PQ, ya. Magnet Q pula dapat menarik 6 buah klip kertas. Manakala R pula, magnet yang paling besar dekat sini, dapat menarik 8 buah magnet. Okey, klip kertas, maaf, ya, menarik 8 klip kertas. Baik, dekat sini lihat soalan apa dia tanya, ya. Apakah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet? Makna dekat sini, kamu nak menjawab soalan ini, kamu kena bermula dengan istilah apa yang nak didefinisikan. Okey. Maksudnya bila kamu nak menjawab, kamu mula dengan perkataan kekuatan magnet. Sebab dalam soalan ni dia kata definisi secara operasi bagi kekuatan magnet. So ambil balik perkataan kekuatan magnet itu, kita nak definisikan dia secara operasi.
Okey, so kita letakkan di hadapan tu perkataan apa yang nak didefinisikan secara operasi, iaitu kekuatan magnet ialah. Ini perkataan yang paling penting kita letakkan di hadapan jawapan kita. Kemudian barulah diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas ataupun hasil dalam penyiasatan yang kita perhatikan. Okey, untuk situasi ini jawapan dia ialah kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Itu maksud mendefinisi secara operasi. So, kamu ingat macam ni ya. Mendefinisi secara operasi ni maksudnya kita letakkan istilah dahulu, istilah apa yang kita nak definisi pada soalan tersebut, diikuti dengan perkataan ialah. Kemudian kita letakkan hasil pemerhatian kita di akhir eksperimen yang kita perolehi. Ataupun secara paling mudah, pemboleh ubah bergerak balas. Sekejap lagi cikgu akan terangkan apa itu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jelas anak-anak? Baik. Seterusnya, ini yang cikgu sebut tadi, mengawal pemboleh ubah tadi kan? Okey. Baik, untuk kita jawab mendefinisi secara operasi tadi, dia ada kaitan dengan kemahiran mengawal pemboleh ubah. Kalau kamu ingat tadi cikgu sebut pemboleh ubah bergerak balas kan? Okey, tak apa. Baik, sekarang cikgu terangkan dahulu apa itu pemboleh ubah. Okey, apa itu pemboleh ubah? Baik, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ialah satu yang boleh berubah. Okey, sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Baik. Bila kita buat sesuatu uji kaji, ya, pemboleh ubah ni akan terlibat secara langsung dalam kita punya eksperimen tersebut. Ya, untuk pengetahuan murid, ya, ada 3 jenis pemboleh ubah yang perlu kamu tahu. Ya, iaitu yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan. Apa maksud pemboleh ubah dimalarkan? Ataupun dalam kelas cikgu akan guna perkataan pemboleh ubah PDM. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan, PDM. Okey, pemboleh ubah dimalarkan tu apa dia cikgu? Ya. Pemboleh ubah dimalarkan ni maksudnya objek yang sama. Yang sama dan kekal sepanjang eksperimen kita lakukan. Kita guna objek yang sama. Ya, tak berubah-ubah. Objek itulah yang kita gunakan daripada awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Itu dinamakan pemboleh ubah dimalarkan ataupun pemboleh ubah yang ditetapkan. So kita guna singkatan PDM. Baik, seterusnya pemboleh ubah yang kedua iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun dalam kelas cikgu akan guna PUM. Kalau tadi PDM ya, yang ni PUM, pemboleh ubah manipulasi ataupun dimanipulasi. Okey, apa maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah manipulasi ni maksudnya ialah sesuatu pemboleh ubah yang kita lihat dia berubah, dia berbeza. Dan kita boleh ukur dia. Contoh kalau kamu ingat tadi kan, yang berubah dekat sini tadi, apa yang berbeza dekat sini? So kamu tengok ya dekat kita punya magnet tadi. Okey, cikgu kaitkan dengan magnet tadi. Cuba perhatikan. Pada magnet ni, yang 3 magnet ni, apakah perbezaan yang paling jelas kamu nampak yang ada pada magnet ni? Dah tentulah kita kata saiz magnet. So, saiz magnet ini ialah pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu pemboleh ubah yang berbeza. Okey, yang berbeza yang kita boleh ukur kita panggil pemboleh ubah dimanipulasikan, iaitu singkatan bagi PUM. Alright, yang berbeza. Okey, yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas. Apa maksud pemboleh ubah bergerak balas, cikgu? Pemboleh ubah bergerak balas ni maksudnya kita lihat hasil di akhir eksperimen. Apa yang berlaku ya di akhir eksperimen tersebut. Okey, so suka cikgu ambil contoh yang tadi juga ya, iaitu pada magnet tadi
Ya, kita dapati bahawa di akhir eksperimen itu kita dapat lihat bilangan klip kertas yang dapat ditarik pada setiap magnet. So, kita dapati bahawa magnet P dapat menarik 4 klip kertas sahaja. Manakala magnet Q dapat menarik 6 klip kertas, bagi magnet R pula dapat menarik 8 bilangan klip kertas. So, itu bilangan klip kertas yang dapat ditarik itu ialah hasil di akhir eksperimen yang kita perhatikan. So, hasil yang kita perhatikan itulah kita panggil sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun singkatan dia cikgu sebut sebagai PUB. Okey, PUB. Yang ni cikgu gunakan singkatan PUB. Maksudnya kamu ingat hasil di akhir eksperimen tu yang kita nampak, kita perhatikan, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Kalau pemboleh ubah manipulasi tadi, kita lihat apakah perbezaan ataupun apakah objek yang kita boleh ukur semasa eksperimen itu dijalankan. Kalau pemboleh ubah malar tadi, apa dia tadi? Okey, pemboleh ubah dimalarkan, cikgu guna PMR lah, senang pemboleh ubah dimalarkan. Okey, maksudnya apakah objek yang sama dalam eksperimen tersebut daripada awal hingga akhir? Kita guna objek yang sama dalam eksperimen itu. Harap jelas ya. Okey, baik. Dekat sini semasa membaca soalan perlu gariskan perkataan ya. Seperti sama, kekal, tetap, berbeza, berlainan, diperhatikan, diukur atau direkodkan. Sangat penting untuk kamu mengenal pasti pemboleh ubah tersebut. Ya, ataupun kalau dalam kelas biasanya cikgu akan ingatkan anak-anak garis kata kunci. Kata kunci itu maksudnya kehendak soalan lah. Okey, saya harap jelas Baik, yang kelima ialah proses kemahiran membuat hipotesis. Okey, kita nak buat hipotesis. Baik, apa itu kemahiran membuat hipotesis? Kemahiran membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum. Kalau pernyataan awal ingat lagi minggu lepas kan, iaitu membuat inference. Tapi ini ialah kemahiran membuat pernyataan umum secara keseluruhan yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, pernyataan hipotesis boleh jadi benar atau tidak benar sehinggalah penyiasatan berlaku. Kita buat penyiasatan. Hipotesis ni kita boleh buat pernyataan umum ya, di awal langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen sebelum kita buat eksperimen tersebut. Okey, sebagai contoh cikgu kata, okey, semakin besar badan seseorang, semakin banyak dia makan. Adakah betul hipotesis itu? Tidak semestinya. Jadi cikgu nak pastikan hipotesis cikgu tadi, kenyataan umum cikgu buat tadi adakah benar ataupun tidak benar. Jadi cikgu kena buat eksperimen. Cikgu kena ambil orang yang berbadan besar dengan orang yang berbadan kecil dan cikgu bagi makanan-makanan tertentu kepada mereka dalam tempoh masa tertentu. So cikgu buat pemerhatian dekat situ, adakah hipotesis yang cikgu buat tadi adalah benar. Kalau benar orang yang berbadan besar makan banyak dan orang yang kecil makan sikit, maknanya hipotesis cikgu tadi betul lah. Iaitu semakin besar badan seseorang, semakin banyak dia makan. Okey? Itu contoh. Perlu kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas terlebih dahulu. Serta corak ataupun pola dia bertambah ke berkurang. Macam minggu lepas kita dah belajar kan? Okey? Itu sebagai contoh untuk membuat hipotesis ya. Okey, next kita pergi ke kemahiran yang ni contoh, cikgu bagi contoh dekat sini untuk mudahkan kamu. Ya, contoh yang cikgu ambil seperti tadilah. Ya, iaitu cikgu ambil contoh klip kertas tadi yang kita lihat tadi kan. Okey, 3 klip kertas PQR tadi. Okey, tengok dekat sini. Pemboleh ubah manipulasi PUM yang cikgu sebut tadi kan.
Okey, di sini dia guna perkataan kekuatan magnet ataupun boleh juga kita gunakan saiz magnet. Saiz magnet pun boleh saiz magnet, sebab apa yang berbeza, apa yang tak sama, kita letakkan dia di pemboleh ubah manipulasi. Okey, kalau dekat sini kita ambil kekuatan ya. Baik, pemboleh ubah bergerak balas PUB, bilangan paku yang dapat ditarik. Okey. Sebab kalau saiz ni tak semestinya magnet yang besar tu dia kuat kan. Paling mudahlah dekat sini kita ambil kekuatan magnet lah. Ya. Sebab saiz dia tidak mempengaruhi kekuatan sesuatu magnet. Okey. Guna kekuatan magnet lah lebih tepat ya. Okey, untuk magnet cikgu ulang sekali lagi. Kamu dah belajar tajuk ni di tahun 3 kalau cikgu tak silap ya. Magnet dia tidak bergantung kepada saiz ya, tetapi dia bergantung kepada kekuatan. So kekuatan magnet ya, kita tahu kekuatan magnet bertambah ya, sebab kita tengok dekat sini dia dapat menarik banyak klip kertas. Maksudnya kekuatan magnet semakin kuat magnet tersebut, semakin banyak bilangan paku yang dapat ditarik ya. Yang ni dia guna paku. Okey, pemboleh ubah bergerak balas di sini bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. So dia punya corak bertambah, corak dia makin banyak. So daripada 4 jadi 6, jadi 8. So maknanya pola dia bertambah. Kalau kamu tengok magnet tadi pun dia pola dia bertambah. Maksudnya lagi kuat magnet tu, lagi banyak kulit kertas yang dapat paku yang dapat ditarik. Semakin ni ayat hipotesis ya. Kalau anak-anak murid cikgu dia suka hafal lah. Dia kata ada 6 perkataan cikgu. Okey, semakin satu ayat pola yang tadi bertambah berkurang tadi kan, yang ini. Okey, bertambah kekuatan magnet ini PUM. Okey, semakin bertambah ini pola yang ni, pola untuk bergerak balas punya bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. So yang ni ialah PUB. Senang saja, dia ada 6 perkataan. Semakin corak PM, semakin corak PB. Lengkapkan sahaja ayat tu. Okey, sangat mudah ya. Dia lagi mudah apabila kita menjalankan eksperimen nanti. Kamu akan nampak dengan lebih jelas bagaimana nak membina hipotesis. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke kemahiran yang terakhir untuk hari ini, iaitu kemahiran membuat eksperimen. Mengeksperimen ialah merancang, merancang dan menjalankan penyiasatan. Menjalankan penyiasatan bagi menguji sesuatu hipotesis yang cikgu cerita tadi tu. Sebelum kita nak buat eksperimen, kita kena ada hipotesis. Ya, daripada hipotesis itu, ya, kita nak menyelesaikan masalah tersebut, barulah kita jalankan eksperimen. Alright? So bukan kita terus je buat eksperimen tanpa ada alasan kenapa kita buat eksperimen tersebut. Right? Mengeksperimen ni ialah kemahiran kita merancang dan menjalankan penyiasatan bagi menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul data untuk membuat kesimpulan. So ada 4 step ya. Iaitu pertama sekali kita rancang eksperimen. Apa eksperimen yang kita nak buat? Kita nak uji hipotesis yang telah kita buat. Kemudian setelah kita buat eksperimen, dalam eksperimen tu kita akan kumpulkan dan kita tafsir data-data yang kita dapat semasa kita menjalankan eksperimen, dan akhir sekali barulah kita buat kesimpulan berdasarkan keseluruhan eksperimen yang telah kita jalankan. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat. Okey. So ini adalah beberapa kemahiran yang perlu kamu tahu untuk di tahun 4 ini ya. Kemahiran proses sains yang ada 6, cikgu terangkan secara ringkas tadi. Okey. So harapan cikgu anak-anak jelas ya. Okey, sekejap lagi kita akan buat latihan.
Baik, sekarang tiba masa untuk kita menguji dan kita membuat latihan kita sambungan daripada minggu lepas, iaitu dalam buku modul ya, buku modul aktiviti A+ tu ya. Yang minggu lepas kita buat tu, yang kita beli daripada pihak sekolah tu. So kita sambung dan kita jumpa jawab soalan tersebut ya. So soalan tersebut kita continue di muka surat 5 ya. Minggu lepas kita buat soalan 1 di muka surat 1 sehingga 4. Hari ini kita sambung muka surat 5 dan juga muka surat 6 insya-Allah. 2 muka surat saja cikgu bagi minggu ni ya. Okey, baik. So dekat soalan di muka surat 5 ni dia kata apa dekat situ? Cikgu bantu kamu ya, cikgu pandukan kamu, jangan risau. Okey. Rajah di bawah menunjukkan susunan planet ya dalam sistem suria. Dalam sistem suria kita ada 8 buah planet ya. Ini adalah susunan planet yang berdekatan dengan matahari. Kita ada planet P, planet Q dan planet R. Okey. Berdasarkan rajah di atas, tulis pemerhatian. Okey, tulis pemerhatian. Pemerhatian. Minggu lepas pun cikgu dah sentuh tentang pemerhatian kan. Tulis pemerhatian tentang masa yang diambil oleh planet-planet tersebut untuk melengkapkan satu pusingan. Jawapan kamu mesti mula dengan masa. Ambil balik ayat ni. Masa yang diambil oleh planet-planet tersebut untuk melengkapkan satu putaran. Apa dia? Planet-planet ni. Mereka nak beredar mengelilingi matahari. Planet P, Q dan R. Bagaimana masa yang mereka ambil untuk mengelilingi matahari? Boleh? Senang saja kan? Sebagai contoh, kamu boleh nyatakan bahawa masa yang diambil oleh planet-planet tersebut untuk melengkapkan satu pusingan mengelilingi matahari semakin berapa? Bertambah. Tu contohlah cikgu bagi. Kan? Okey, berikan satu inference. Minggu lepas dah ajar ada inference. Apa tu inference? Ya. Penerangan awal berdasarkan pemerhatian tadi. Kamu kata masa dia makin bertambah tadi kan? Kenapa? Sebab apa? Sebab apa masa planet-planet beredar mengelilingi matahari tadi bertambah? Kenapa? Okey, kenapa? Tengoklah pada gambar ni dia dah ada dah. Kita tengok dekat gambar tu kita dapat jawapan dah. Kenapa masa peredaran tu bertambah? Kenapa? Terangkan. Right? Baik, seterusnya soalan C. Jadual di bawah menunjukkan jarak planet P, Q dan R dari matahari. Ni jarak dia ya. Okey, so dia dah bagi dekat sini untuk memudahkan kamu ya. Untuk memudahkan kamu, cikgu ajar sedikit ya bagaimana kamu nak kenal pasti pemboleh ubah. Tadi cikgu ada sebut pemboleh ubah kan? Ada 3 kan? So untuk memudahkan kamu ya, planet ni dia kena ada parameter dekat depan iaitu jarak kedudukan planet pun tak apa. Kedudukan planet ya. Okey, ni kedudukan planet ya. Kemudian ni kedudukan planet. Kita tengok kedudukan dia ya. Dia kedudukan planet P, Q dan R. Jarak planet dari matahari. Sejarak P 33, jarak Q 45, jarak R ialah 55. Baik, kamu tengok angka dia semakin menaik ke semakin menurun? Kalau kedudukan dia pun P, Q, R kan? So dia makin jauh kan? So kedudukan planet semakin berkurang kan? Lagi jauh daripada planet tu maksudnya berkurang lah ya. Maksudnya kedudukan planet jauh daripada matahari ya. Baik. Jarak planet daripada matahari daripada 33, 45, 55. So angka dia makin bertambah. Apakah corak perubahan jarak planet PQR daripada matahari? So tengok apa corak yang kita dapat tadi. Ini corak yang kita dapat tadi.
Ni corak ni kita tulis dekat sini. Corak ingat lagi minggu lepas cikgu dah ajar kan? Corak dia ada 3 perkataan saja. Bertambah, berkurang ataupun tetap. So jangan tulis perkataan tulis tanda simbol macam itulah, kamu kena eja lah. Bertambah. Kena tulis perkataan. Jangan letak simbol ini, tak boleh. Ini sebagai contengan kita saja boleh lah. Okey? Baik, cikgu harap jelas ya. Baik, seterusnya soalan. Jarak planet X dari matahari ialah 40,000 ke? 50 juta kilometer. Okey? Ramalkan kedudukan planet S. Agak-agak kamu S ni duduk di mana? Okey? Ni juta kilometer nah. Boleh rujuk pada jadual dekat atas. So ini kita buat ramalan. Minggu lepas kita dah belajar ramalan. Cari 40,000 50 juta kilometer ni duduk di mana? Duduk dekat mana? Duduk di antara planet mana? Okey? So kita jawablah dekat situ ya. Kedudukannya berada di mana? Okey, planet S terletak di antara planet apa dengan planet apa. Jelas? Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula. Okey, tugasan kita yang seterusnya. Okey, muka surat 6 ya, muka surat 6. Ni macam cikgu bagi tadi ya, yang cikgu terangkan tadi kan. Dalam slide cikgu tadi. Okey, raja di sebelah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menguji kekuatan magnet. Kita garis dulu perkataan kekuatan magnet anak-anak. Okey, kekuatan magnet. Dengan saiz yang berbeza. Yang berbeza tadi cikgu bagi tahu dah. Kalau perkataan berbeza dia jadi pemboleh ubah manipulasi. Apa yang berbeza? Okey, hasil dia jadi pemboleh ubah bergerak balas. Hasil pemboleh ubah bergerak balas. Okey, berdasarkan raja di atas, berikan definisi secara operasi bagi kekuatan magnet. Tadi dah ajak dah. Okey, nak jawab soalan ni kita mesti mula dengan perkataan apa anak-anak? Mesti mula dengan perkataan apa yang nak didefinisikan, iaitu ambil balik perkataan kekuatan magnet, letak dekat depan ni. Salin balik. Kekuatan magnet ialah, jangan lupa perkataan itu ialah. Lepas tu ambil balik pemboleh ubah bergerak balas kita. Apa pemboleh ubah bergerak balas tadi? Ni dia. Apa tadi? Bilangan. Bilangan apa? Sambungkan. Tadi dah ajar dah tadi. Bilangan apa yang dapat ditarik. Okey? Senang je kan? Okey, bagus. Baik, seterusnya kita pergi ke soalan B. Padankan maklumat di bawah dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan. Dalam penyiasatan dekat atas tadi ya. So pemboleh ubah tadi. Ada 3 pemboleh ubah tadi. Ingat baliklah. Okey, saiz magnet. Saiz magnet tadi cikgu dah bagi tahu tadi apa dia? Dia berbeza kan? Bila berbeza dia jadi apa? Pemboleh ubah apa tadi? Dimanipulasi. Saiz paku. Tengok daripada awal eksperimen hingga akhir eksperimen kita guna paku yang sama, betul tak? Bila yang sama jadi pemboleh ubah apa? Tadi dah terangkan dah. Okey, bilangan paku yang dapat ditarik. Hasil di akhir eksperimen kita tahu. Bilangan paku yang dapat ditarik ada 4, ada 6, ada 8. Itu pemboleh ubah apa? Tadi dah terangkan. Okey, ingatkan kembali. Baik. Seterusnya, soalan yang terakhir untuk hari ini. Magnet hanya boleh menarik bahan magnet. Ingat balik, darjah 3 dulu dah belajar dah kan? Bahan magnet. Okey, baik. Bahan magnet. Ya. Right. Bahan magnet. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan magnet? Allah, senangnya. Bahan magnet ialah bahan yang diperbuat daripada apa? Okey, ingat baliklah. Right? Baik.
Lorek ya. Ni kata kunci dia lorek. Kena ikut arahan ya. Bila dia suruh lorek, kamu lorek. Jangan bulatkan. Kalau bulatkan nanti tak ada markah walaupun jawapan kamu betul. Lorek bahan magnet dalam senarai diberikan di bawah. Okey. Yang mana bahan magnet? Cikgu bagi contoh lah. Okey, yang pertama ialah klip kertas. Bahan magnet ni maksudnya dia boleh ditarik oleh magnet. Bahan yang diperbuat daripada apa? Tengok balik jawapan kita dekat sini tadi tu. Bahan magnet ialah bahan yang diperbuat daripada apa tadi. Lengkapkan ayat cikgu tu. Okey, kemudian carilah yang lain lagi. Mana bahan yang diperbuat daripada bahan yang boleh ditarik oleh magnet ataupun bahan yang diperbuat daripada bahan magnet. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat menjawab dan dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dengan berkesan sekali. Cikgu doakan semoga anak-anak sentiasa kekal sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Okey, good luck. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, assalamualaikum. Bye.